Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Warga KMJ sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu dalam gelanggang forum remaja bersama saya Nur Ain binti Johanis pada pagi yang berbahagia ini, walaupun hanya secara dalam talian. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita sedia maklum, dewasa ini amalan solat jamak dan kasar boleh dikatakan berada dalam tahap yang agak membimbangkan semua pihak kerana sekumpulan besar umat Islam mempunyai pengetahuan yang kosong secara total tentang ilmu ini. Justru, masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan. Persoalan inilah kunci utama forum yang ingin kita gunakan sebagai pembuka pintu-pintu kecemerlangan masyarakat Islam di dunia ini dengan mendalami ilmu agama yang insya-Allah pasti akan menjadi insan yang dilindungi dan dijaga oleh Allah di dunia dan di akhirat. Baiklah, pertama sekali, agenda forum kita pada petang ini adalah kita akan mengupas tajuk solat jamak dan kasar. Hadirin sekalian, marilah kita mengenali terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan solat jamak dan kasar. Solat jamak itu merupakan satu kelonggaran yang dikhususkan kepada orang yang musafir sahaja. Subuh tidak boleh dikasarkan dan perlu ditunaikan dengan sempurna seperti biasa. Orang yang musafir yang mempenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diharuskan solat jamak harus juga solat kasar. Menurut pendapat Imam Syafi'i, mengatakan bahawa jika seseorang berniat hendak mukim lebih dari 4 hari, harus mencukupkan solat dan kalau kurang boleh mengkasar dan menjamak. Tempoh masa ini berbeza daripada satu mazhab dengan mazhab yang lain. Hanya dalam salah satu pendapat Imam Syafi'i bahawa kalau keadaannya seperti bermukimnya seseorang itu kerana ada sesuatu keperluan yang harus diselesaikan dan selama menunggu itu ia mengatakan, saya akan pulang hari ini atau esok, maka dibolehkannya mengkasar dan jamak. Itu terbatas 17 atau 18 hari dan jika lebih dari itu maka harus mencukupkan. Hadirin yang budiman, sebelum saya menimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada panel pertama, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan solat jamak dan kasar? Justru itu, dengan segala hormatnya, saya mempersilakan ahli panel kita yang pertama, Nurul Syuhada, untuk tampil memberi pencerahan bagi menjawab persoalan seperti yang telah dinyatakan sebentar tadi. Dipersilakan saudari. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati. Seperti yang anda telah dimaklumkan oleh moderator, tajuk yang hendak kami bincangkan pada hari ini ialah solat jamak qasar. Pada hari ini, saya akan membincangkan tentang pengertian solat jamak dan qasar, solat yang boleh diqasar dan dijamak serta niat. Solat jamak dari segi bahasa ialah himpun atau kumpul, manakala dari segi istilah ialah menghimpunkan dua solat fardu dalam satu waktu dengan syarat tertentu. Solat jamak boleh dibahagikan kepada dua jenis. Yang pertama, solat jamak takdim, iaitu menghimpunkan dua solat fardu dalam waktu pertama. Solat yang boleh dijamak takdim adalah menunaikan solat asar dalam waktu zuhur dan solat isyak dalam waktu maghrib. Sebagai contoh lafaz niat solat jamak takdim zuhur ialah usolli fardhu zuhri qasran ra'ataini jamak takdimin lillahi ta'ala, yang maksudnya bererti sahaja aku solat fardu zuhur qasar 2 rakaat jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Manakala lafaz niat solat jamak takdim asar ialah usolli fardhu asri qasran ra'ataini jamak takdimin lillahi ta'ala, yang maksudnya bererti sahaja aku solat fardu asar qasar 2 rakaat jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, solat jamak takhir iaitu menghimpunkan dua solat fardu dalam waktu kedua. Solat yang boleh dijamak takhir adalah menunaikan solat zuhur dalam waktu asar, manakala solat maghrib dalam waktu isyak. Seperti yang boleh kita lihat, lafaz niat solat jamak takhir asar ialah usolli fardhu asri qasran ra'ataini jamak takhirin lillahi ta'ala, yang maksudnya
Bererti sahaja aku solat fardu asar, qasar 2 rakaat jamak takhir kerana Allah Ta'ala. Manakala lafaz niat solat jamak takhir zuhur ialah usalli fardu zuhrin qasran ra'ataini jamak takhirin lillahi ta'ala, yang maksudnya bererti sahaja aku solat fardu zuhur qasar 2 rakaat jamak takhir kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, solat qasar dari segi bahasa ialah pendek atau ringkas, manakala dari segi istilah syarak ialah memendekkan solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ia adalah kemudahan dan keringanan yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka yang berada dalam musafir yang diharuskan oleh syarak. Dalil daripada Al-Quran yang menunjukkan pensyariatan solat qasar ialah pada surah An-Nisa ayat 101, yang maksudnya, dan apabila kamu bermusafir di muka bumi, maka tidak mengapa kamu mengqasar solatmu. Sebagai contoh, solat yang boleh diqasarkan adalah solat zuhur, asar dan isyak. Solat subuh dan maghrib tidak boleh diqasarkan menurut ijma' ulama'. Solat subuh yang mempunyai 2 rakaat tidak boleh dikasarkan kerana bilangan rakaatnya tidak menjadi genap setelah dikasarkan, iaitu hanya tinggal 1 rakaat sahaja. Maka ia telah terkeluar dari topik kasar. Begitu juga dengan solat maghrib yang mempunyai 3 rakaat juga tidak boleh dikasarkan kerana bilangan rakaatnya ganjil. Solat qasar juga boleh digabungkan dengan jamak, iaitu dengan memendekkan jumlah rakaat dan menghimpun solat-solat tersebut. Maka tamatlah perbincangan saya berkaitan pengertian solat jamak dan qasar, solat yang boleh dijamakkan dan dikosarkan serta niat. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada panel pertama kita atas pelontaran konsep yang utuh lagi berisi. Sebentar tadi, panel pertama ada menyatakan definisi yang mengatakan jamak adalah menghimpunkan 2 solat fardu, manakala qasar memendekkan solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sudah terang lagi bersuluh, rusah ini bukan lain bukan apa tetapi hanya menunjukkan betapa pemurahnya Allah SWT dengan mempermudahkan lagi urusan hamba-Nya. Akan tetapi umat Islam sekarang masih memandang hal ini dengan sebelah mata sahaja. Justru saya ingin menanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua, Siti Atikah Iliana. Apakah kelebihan yang musafir akan peroleh secara holistik jika mengamalkan amalan solat jamak dan qasar? Terima kasih moderator. Saya akan meneruskan dengan menerangkan kepentingan solat jamak dan qasar dalam konteks musafir. Pertama sekali, apa yang dimaksudkan dengan musafir? Musafir berasal daripada bahasa Arab, iaitu safar yang berarti bepergian. Dalam hukum Islam, musafir adalah orang yang pergi dengan jarak tertentu. Seseorang musafir diberikan keringanan dalam melaksanakan ibadah, iaitu menjamak solat seperti 2 rakaat menjadi 1 waktu, meringkaskan solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat, dan diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan dan juga meninggalkan solat Jumaat dengan menggantikan solat zuhur. Menurut mazhab Syafi'i, musafir ialah seseorang bepergian dengan mengetahui perjalanan kurang lebih 90 km dan juga terdapat dalam pandangan sebahagian besar ulama. Selama perjalanan tersebut tidak merencana menetap selama 4 hari atau selebihnya daerah tersebut. Para ulama berbeza pendapat dalam masa iqamah menetapkan yang dapat memutuskan hukum safar. Menurut sebahagian besar ulama iaitu berniat menetap 4 hari. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah yang dapat memutuskan hukum safar dengan berniat menetap selama 15 hari. Imam Az-Zahrazi menegaskan dalam kitabnya Al-Muhazzab, jika seseorang musafir merencanakan menetapkan 4 hari, maka orang tersebut dianggap mukim. Orang yang menetap bukan lagi dianggap musafir sehingga tidak mendapat keringanan dalam melakukan ibadah. Misalnya, seseorang dari Pasir Gudang pergi ke Melaka lalu ia berniat untuk menginap di rumah sanak saudaranya selama 5 hari, maka ia tidak berlaku baginya keringanan perpergian. Maka ia tidak boleh meninggalkan solat Jumaat dengan jamak dan qasar solat. Begitu juga seseorang yang berniat bermukim sahaja tanpa tahu batas waktu secara pasti, maka hukumnya sama dengan bermukim selama 4 hari. Misalnya, seseorang dari Pasir Gudang merantau ke Kuala Lumpur dengan berniat untuk mencari pekerjaan yang di sini tidak pasti bila dia akan mula terima pekerjaan tersebut. Maka dalam pandangan fiqh, ia telah dianggap mukim ke Kuala Lumpur dan wajib menggantikan solat Jumaat bila tiba waktunya dan tidak boleh melakukan solat jamak qasar. Apabila seseorang musafir berniat menetap selama 4 hari
selain hari perjalanan dan hari keluar, iaitu pulang, maka itu tersebut dianggap mukim dan terputus keinginan safarnya. Terkait dengan keinginan solat Jumaat dan khususnya musafir tidak wajib melaksanakan, menunaikan dan boleh menggantikan dengan solat zuhur. Berdasarkan huraian sebentar tadi, bahawa seseorang yang bekerja di luar daerah atau di luar negeri selama 2 minggu, ia tergolong dalam kategori musafir dan tidak boleh menggantikan solat Jumaat dengan solat zuhur. Kerana kesesuaian penjelasan di atas menyatakan di daerah tersebut lebih dari 4 hari sesuai dengan pendapat ulama mazhab Syafi'i. Sekian, terima kasih daripada saya. Begitu hebat sekali wacana yang dilontarkan oleh panel kedua kita sebentar tadi. Seterusnya, persoalan terakhir yang masih berlegar dalam minda pemikiran kita adalah sejauh manakah kefahaman masyarakat Islam mengenai solat jamak dan qasar. Terima kasih moderator yang dihormati. Saya akan mengupaskan topik berkenaan sejauh mana kefahaman masyarakat Islam mengenai solat jamak dan qasar pada hari ini. Pertama sekali, majoriti umat Islam pada hari ini sangat terbuka tentang pengetahuan solat jamak dan qasar, iaitu semestinya berkaitan dengan solat yang dilakukan akan dipendekkan dan dihimpunkan menjadi ruksah solat apabila bermusafir ke sesuatu destinasi melebihi 90 km atau 2 marhalah atas tujuannya tertentu. Namun, segelintir masyarakat Islam memandang enteng tentang kefahaman yang mendalam dalam isu solat jamak dan qasar, terutamanya salah faham erti hukum jamak dan qasar. Allah SWT memberi 2 kemudahan kepada orang yang bermusafir untuk melaksanakan solat, iaitu jamak dan qasar. Untuk seseorang itu mendapat kelayakan ruksah, iaitu keinginan, solat musafir, jamak dan qasar mestilah menepati beberapa syarat. Berikut adalah syarat-syarat yang dimaksudkan. Ialah pertama, mestilah berada di dalam keadaan bermusafir, iaitu perjalanan ke destinasi sekurang-kurangnya 2 marhalah. Bermaksud, seseorang yang layak untuk mendapatkan ruksah solat musafir, jamak dan qasar, perjalanan ke destinasi yang dituju sekurang-kurangnya 2 marhalah, iaitu jarak sekurang-kurangnya 90 km. Jika kurang dari 2 marhalah, seseorang itu tidak layak untuk solat musafir meskipun solat jamak sahaja sekalipun. Jika ia dilakukan, maka solat ia tidak sah dan wajib diqada semula. Kedua, perjalanannya telah melepasi pagar qaryah. Boleh diterjemahkan sebagai kawasan mukim atau daerah mengikut uruf setempat. Ketiga, tidak mengikuti imam solat yang bermukim jika ingin mengqasarkan solat. Dan yang terakhir ialah tidak berniat menetap selama 4 hari atau lebih di tempat yang dituju selain pada hari mula sampai dan pada hari akan keluar dari destinasi. Syarat keempat merupakan perkara yang paling disalahertikan oleh ramai orang, sehingga mereka menyangka jika sudah merancang untuk menetap di sesuatu tempat, contohnya 2 minggu, mereka menyangka masih boleh menjamak dan mengqasarkan solat dalam tempoh 3 hari, sedangkan ia adalah sangkaan yang salah dan tidak bertepatan dengan apa yang termaktub di dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Jika seseorang yang menetap contohnya di Perlis merancang untuk berada di Pahang selama 7 hari, maka dia hanya dibenarkan untuk menjamak dan qasar ketika dalam perjalanan sahaja, dan setibanya di destinasi dia sudah menjadi orang yang bermukim. Mereka tidak boleh menunaikan solat jamak dan qasar. Hal ini kerana apabila seseorang itu berazam untuk menetap di Pahang lebih dari 3 hari, ini bermakna ia telah berniat bermukim di destinasi tersebut. Apabila dia sampai ke destinasi itu, maka dia sudah mendapat status orang yang bermukim, bukan lagi bermusafir. Menurut kenyataan Imam Nawawi di dalam karangannya Minhaj al-Talibin, tempoh seseorang itu mendapatkan status mukim ialah 4 hari. Jika seseorang itu berazam atau berniat untuk menetap contohnya di Pahang selama 3 hari atau kurang dari itu, maka dia masih boleh melakukan solat musafir, jamak dan qasar selain tempoh itu walaupun sudah sampai atau berada di destinasi. Ini kerana dia masih dalam keadaan musafir. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari kita Nurul Syuhada. Demikian tadi rumusan perbincangan dari semua ahli panel kita tentang solat jamak dan qasar. Konklusinya, semua umat Islam yang telah didedahkan dengan ilmu solat jamak dan qasar perlu melatih diri masing-masing dari semasa ke semasa untuk mengamalkan solat secara jamak dan qasar. Justru itu, seiringlah dengan pendapat Imam Razali bahawa
Ilmu tanpa amal adalah gila. Pada masa yang sama, amalan tanpa ilmu merupakan suatu amalan yang tidak akan berlaku. Baiklah, bagi meneruskan forum kita yang berbaki beberapa minit sahaja lagi, saya buka pentas perbincangan forum bagi sesi soal jawab. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanyakan satu soalan. Dalam musafir, berlaku keadaan dan situasi di mana status seseorang masih dikira musafir dan terdapat situasi di mana seseorang dikira telah terputus musafirnya dan menjadi seorang bermukim. Boleh tak saudari jelaskan dan sebutkan situasi dan keadaan tersebut? Sekian, terima kasih. Terima kasih atas persoalan tersebut. Dengan itu saya berikan soalan tersebut kepada ahli panel kita, Siti Atikah Iliana. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Seterusnya, terima kasih kepada saudari Azhar atas pertanyaan tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Keadaan dan situasi di mana seseorang itu masih dikira musafir ialah apabila seseorang itu menetap di satu kawasan selama 3 hari dan 3 malam, tidak termasuk pada hari datang dan pada hari sampai. Kita harus memahami maksud pada hari mula sampai dan pada hari keluar sampai. Hal ini kerana hari dalam konteks hukum jamak dan kasar adalah berbeza daripada 24 jam. Hari dalam hukum ini bermaksud waktu siang dan waktu malam apabila seseorang musafir itu sampai atau ingin pulang. Contohnya, jika seseorang itu sampai pada siang hari Isnin, maka hendaklah berniat untuk pulang semula ke tempat asal pada hari Jumaat. Jika kalau dia pulang pada malam Sabtu, maka tidak sah untuknya menunaikan solat jamak kasar dan solat. Selain itu juga, seseorang masih dikira musafir apabila seseorang berniat tinggal di suatu tempat yang tidak pasti tempoh menetap di suatu tempat kerana melakukan tugas yang belum tentu tahu bila selesainya. Maka dia boleh mengkasarkan solat sehingga 18 hari, tidak termasuk hari pergi dan pulang. Sebagai contoh, Ali bermusafir ke Singapura untuk mengubati penyakitnya, tetapi dia tidak mengetahui berapa hari yang diperlukan untuk mengubati penyakitnya. Maka dia diperbolehkan untuk mengkasarkan dan menjamakkan solat selama 18 hari, tidak termasuk pada hari pergi dan hari pulang. Okey, bagi keadaan yang membolehkan seseorang itu menjadi musafir, menjadi mukim ialah apabila seseorang itu menetap di satu kawasan melebihi selama 4 hari atau lebih, maka dia tidak boleh mengkasarkan atau menjamakkan solat. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada panel kita atas penjelasan yang kukuh. Oleh itu, saya tanpa meluangkan masa lagi, saya teruskan dengan persoalan yang seterusnya. Dipersilakan. Assalamualaikum, saya nak tanya, adakah diharuskan jamak kerana waktu solat melibatkan masa bekerja terutamanya kepada pegawai perubatan yang perlu bekerja terus-menerus dan tidak boleh berhenti kerana khawatir akan keselamatan pesakit? Terima kasih. Waalaikumsalam saudari. Terima kasih atas soalan yang diajukan. Dengan itu saya persilakan saudari kita Nurul Syahadah untuk menjawab persoalan tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator dan Saudari Zafira. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagi menjawab persoalan yang diajukan sebentar tadi, solat qasar dan jamak adalah merupakan rukhsah yang diberikan oleh Allah. Ia merupakan kemudahan yang dianugerahkan kepada umat Islam agar mereka boleh menunaikan ibadat solat di mana sahaja mereka berada. Harus hukumnya bagi seseorang pegawai perubatan untuk menjamakkan solatnya atas alasan kesukaran akibat rawatan dan keselamatan pesakit. Ia disandarkan kepada kaedah fiqh merujuk kepada Ashbah wa Al-Nazair hal 76 dengan ayat kesukaran itu mendatangkan kemudahan pada hukum. Manakala menurut Lajnah Daimah li Al-Buhuth wa Al-Ifta Arab Saudi mengeluarkan pendapat bahawa pegawai perubatan yang telah dikhususkan untuk melaksanakan tugasan dalam mengutamakan keselamatan pesakit
perlu meraihkan waktu solat agar dilaksanakan pada waktunya. Namun, harus baginya pada keadaan darurat untuk menjamakkan solat secara takdim atau takhir seperti zuhur dan asar, maghrib dan isyak ketika datang keadaan darurat. Adapun bagi soalan yang tidak boleh dijamakkan dengan solat selepasnya seperti asar yakni dengan maghrib atau subuh yakni dengan zuhur, maka jika mampu hendaklah solat itu dilaksanakan pada waktunya sekalipun perlu digantikan doktor atau petugas dewan bedah bergilir-gilir dan itu lebih baik. Jika tidak mampu, maka tidak ada masalah untuk dilewatkan solat dan digantikan solat itu setelah selesai tugasannya. Ini kerana hal darurat yang diberikan rukhsah pada tempatnya. Dalam mazhab Syafi'i, pendapat ulama silam berpendapat yang masyhur dan muktamad bahawa jamak hanya dalam keadaan musafir ketika hujan dan ketika hari Arafah. Seiring keperluan yang timbul daripada semasa ke semasa, keharusan jamak solat ini semakin dikembangkan bagi hal-hal lain seperti kesibukan pegawai perubatan, misalnya doktor, bekerja dan juga pesakit yang menghidapi penyakit kronik. Hukum ini dilihat terpakai juga bagi keadaan petugas kesihatan yang bertungkus lumus dalam merawat pesakit. Namun, rukhsah ini perlu bergantung kepada prinsip-prinsip berikut. Pertama, terdapat ancaman kepada nyawa pesakit atau melambatkan proses penyembuhan jika doktor meninggalkan pesakitnya. Kedua, ialah tidak ada pengganti. Jika terdapat doktor atau ahli perubatan yang boleh menggantikan, maka perlu menunaikan solat pada waktunya dan tidak boleh dijamakkan. Manakala menurut Syekh Atiyah Safar, Ketua Lajnah Fatwa Al-Azhar dan fatwanya dihuraikan pendapat daripada mazhab Hanbali, harus bagi pesakit untuk menjamakkan solat jika sukar bagi solat pada waktunya. Begitu juga bagi wanita yang menyusukan anak sedangkan dia keluar darah istihadah kerana mengelakkan kesukarannya hendak bersuci pada setiap waktu solat. Serupa juga dengan orang yang menghidap kencing tidak lawas, harus menjamakkan solat bagi orang yang tidak mampu mengetahui awal waktu solat seperti orang buta atau mereka yang tinggal di bawah bumi seperti para pekerja lombong. Dan juga mereka yang takut sesuatu yang buruk berlaku pada nyawanya, hartanya dan maruahnya ataupun takut sesuatu mudarat berlaku pada kehidupannya jika dia tidak jamak. Pada demikian itu, merupakan satu kemudahan bagi para pekerja yang mustahil bagi mereka untuk meninggalkan tugas mereka bagi menunaikan solat pada waktunya. Manakala, menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti Negeri Perlis, bagi petugas-petugas kesihatan dan staf-staf hospital yang merawat kes-kes, misalnya COVID-19 sekarang, harus bagi mereka untuk menunaikan solat jamak tanpa qasar dengan panduan berikut. Antaranya ialah mengikut hukum asal, wajib menunaikan solat pada waktunya selagi mampu dan haram menjamakkan solat tanpa keperluan mendesak atau musafir. Kedua, jika keadaan mendesak dan seseorang mampu untuk melewatkan solat zuhur ke penghujung waktu dan solat asar atau isyak ditunaikan pada awal waktu, maka cara ini lebih utama. Hal ini dipanggil jamak suri menurut mazhab Syafi'i. Seseorang akan melewatkan solat pertama ke hujung waktu dan menyegerakan solat yang kedua pada awal waktu. Ia kelihatan seperti jamak kerana jarak masa yang dekat tetapi sebenarnya dalam satu waktu. Yang ketiga, jika tidak mampu melakukan jamak suri tadi, dibolehkan untuk menunaikan solat jamak tanpa qasar sama ada jamak takdim atau takhir bergantung kepada keperluan dan kesesuaian kaki tangan yang bertugas. Yang keempat, ia dilakukan kerana keadaan terdesak dan kesukaran yang sememangnya telah berlaku atau dijangka berlaku dengan kepercayaan yang kuat, bukan kerana bermudah-mudah dalam agama atau sangkaan tanpa bukti. Ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas yang berkata, Nabi SAW pernah solat zuhur dan asar kesemuanya di Madinah tanpa ada rasa takut dan musafir. Apabila ditanya kenapa baginda melakukan begitu, Ibnu Abbas radhiyallahu an menjawab, baginda tidak mahu menyusahkan umatnya. Solat adalah kewajipan yang tetap perlu ditunaikan dalam apa jua keadaan. Islam tidak memberatkan seseorang, malah dalam keadaan yang sukar dan mendesak tetap ada keringanan yang tersedia. Semoga panduan ini dapat membantu barisan wira negara di luar sana, pegawai perubatan yang sedang bertugas lumus, berusaha menyelamatkan nyawa rakyat Malaysia. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saudari kita atas penerangan yang kukuh lagi jelas.
Terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kesimpulannya, perkara yang berkaitan dengan masalah ini sebenarnya bukanlah suatu perkara yang patut kita pandang remeh. Setiap individu mempunyai tanggungjawab dalam membendung kemelut ini daripada terus menjadi bara. Sebelum kita menuding jari kepada mana-mana pihak, elok kita renung-renungkan sejenak, tepuk dada, tanya iman. Lautan itu dunia, bahtera itu kita, kemudi itu agama. Peliharalah bahtera daripada karam di lautan dunia. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan, intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Wallahu alam, saya akhiri forum remaja kita pada pagi ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.